Okey, saya kiranya itu saja yang ada setakat ni. Okey, yang minta izin untuk tidak dapat bersama dengan kita pada pagi ini iaitu Dr. Muhammad Hafiz Jamaluddin atas urusan beliau ada kursus di luar, dan yang lain insya-Allah akan masuklah dari masa ke semasa. Dan tidak lupa juga saya alu-alukan yang diraikan iaitu MT SALSOC, iaitu Persatuan Mahasiswa Syariah dan Undang-Undang, untuk sesi yang baru yang diketuai oleh saudari Iman Aminuddin ada dalam ni. Ada. Okay, saudari Iman dan juga wakil pimpinan SALSOC yang baru iaitu Kumuaz dan juga Iman Sabrina. Ya saya Doktor. Okay. Dan akhir sekali, of course yang diraih, yang dialu dan yang dirahmati ke semua para pelajar baru yang saya kira maklumat yang saya perolehi seramai 36 orang pelajar yang mana terdiri daripada 16 lelaki dan juga 20 perempuan serta ada seorang para pelajar dari negara Brunei Darussalam. Okey. Jadi saya ingin di sini saya ingin mengucapkan syabas dan setinggi-tinggi tahniah kepada semua para pelajar yang saya dapatkan data ini 36 orang atas pemilihan yang saya berdasarkan kepada mesyuarat lepas, rata-rata ni pilihan pertama untuk memasuki Jabatan Syariah dan Undang-Undang. Dan saudara-saudari semua juga merupakan insan bertuah lah daripada puluhan ribu yang mengimpikan tempat untuk menjadi mahasiswa di Universiti Melaya sebagai antara universiti terbaik di dunia pada ranking keberapa ni semua? Ada yang tahu ranking keberapa? Hasan Husaini. Nampak nama Hasan Husaini ni? UM ranking keberapa ni sekarang? Satu Doktor, satu. Nombor satu Malaysia Malaysia Doktor. Nombor satu satu. Malaysia dah dunia tak 59 kat Malaysia. Berapa? 59 rasanya. Google ke? Tak Google. Tak Google, memang dah study tahulah. Tahu. Okey. Terima kasih Hasan. Okey, jadi saya sekali lagi mewakili jabatan mengucapkan selamat datang ke Jabatan Syariah dan Undang-Undang sebagai seperti mana yang saya katakan tadi, pilihan utama saudara-saudari sebagai tempat untuk menimba ilmu dalam bidang perundangan Islam. Dan saya tahulah, sebab saya pun tak naklah berucap panjang sebab saya rasa para pelajar dah pun mendapat amanat daripada pengarah Akademi Islam Melaya melalui video yang dirakam. Jadi namun saya rasa para pelajar kali ini mendepani cabaran baru yang terpaksa dihadapi yang mana kita baru ulangan nak duduk dalam kampus, kat college, naik bas, jalan kaki dan sebagainya. Jadi terpaksa untuk kali ini SEM ini saudara-saudari akan menghadapi pembelajaran dan pengajaran dalam situasi yang baru. Okey, akibat daripada pandemik COVID-19 yang masih lagi belum reda di Malaysia pada sekarang ini. Jadi saya harap masalah-masalah yang berlaku sekarang ini tidaklah menjadi satu halangan untuk para pelajar, bahkan menjadi salah satu pembakar semangat untuk menimba ilmu bagi mencapai kecemerlangan yang dapat memanfaatkan diri kita semua, bahkan untuk meraihkan hasrat keluarga-keluarga saudara-saudari untuk memastikan saudara-saudari berjaya dalam bidang yang mana saudara-saudari akan teburi selepas selesai daripada 4 tahun pengajian di Jabatan Syariah dan Undang-Undang. Dan kami selaku ibu bapa saudara-saudari di sini, yang mana saya ni atas talian lah tak dapat bersemuka, dan juga dengan pimpinan SALSOC yang baru, insya-Allah kita bersama mengebeli tenaga untuk membantu di antara satu sama lain bagi memastikan bahawa
apa yang berlaku ini tidak menjadi halangan dan tidak menjadi satu limitasi untuk para pelajar bagi aktif sama ada dalam kurikulum, sama ada dalam beraktiviti maupun dalam pembelajaran dan pengajaran. Jadi ini adalah merupakan salah satu perkara yang saudara-saudari perlu take a challenge. Saya rasa bukan mudah untuk para pelajar semua baru tahun 1 dah belajar secara atas talian, berada di rumah pula tu. Jadi ini adalah merupakan salah satu usaha yang perlu dipertingkatkan oleh para pelajar semua. Dan insyaAllah kita akan di jabatan kita akan cubalah membantu menerusi pensyarah-pensyarah yang mana akan mengajar subjek-subjek yang saudara-saudari akan ambil pada semester ini. Jadi itu saja daripada saya untuk ucapan aluan ringkas. Kemudian untuk sesi seterusnya saya akan memperkenalkan saya akan menunjukkan sedikit slide jabatan lah untuk memperkenalkan jabatan kepada saudara-saudari sekalian semua. Okey. Okey, sebelum tu boleh nampak ke? Boleh nampak ke? Nampak. Okey, nampak Okey. Kalau ikutkan slide ni saya bacalah welcome dan assalamualaikum kepada semua para pelajar baru untuk sesi akademik 2020-2021 ke Department of Sharia and Law, Academy of Islamic Studies, University of Malaya. Jadi ini adalah merupakan antara barisan-barisan para pensyarah yang mana para pelajar semua akan bersama dengan kami lah di sepanjang 4 tahun pengajian saudara-saudari di Universiti Malaya, khususnya di Jabatan Syariah dan Undang-Undang. Okey. Jadi ni sedikit background lah. Kalau saya rasa background ni sejarah panjang ni, kalau pendeknya secara umumnya established pada tahun 1996 lah, dan kalau dia ikutkan sejarah asalnya bermula pada tahun 1990 dan kemudian dibentuk pengajian syariah dan undang-undang di bawah Fakulti of Syariah sehinggalah develop seperti mana yang ada pada sekarang ini. Dan ini merupakan orang kata gambar kita di Kompleks Akademi Penyiar Islam ni. Kita berada pada Aras 5 Jabatan Syariah dan Undang-Undang, di blok C. So ini adalah gambaran bangunan luar di Akademi Penyiar Islam lah. Dan kalau para pelajar tengok gambar di bawah sekali tu, itu adalah kita punya kemudahan untuk para pelajar khusus bagi pelajar Jabatan Syariah dan Undang-Undang, yang mana kita ada mahkamah MUB untuk para pelajar mengalami, merasai proses pembelajaran dan pengajaran sebagaimana di mahkamah real case, di mana di real mahkamah. Jadi para pelajar berpeluanglah, jadi doa-doa lah supaya para pelajar dapat kembali ke kampus dan mudah-mudahan COVID ni dapat berangsur. Okey. Jadi kalau kita lihat pada objektif kita punya program ni adalah untuk to advance Sharia studies, particularly Islamic law, based on the tradition of Islamic knowledge and modern scientific methods through quality education for the nation and community. Jadi ini adalah dalam memastikan bahawa para pelajar dapat memajukan pengajian syariah ini khususnya dalam perundangan Islam yang mana menggabungkan tradisi Islamic knowledge dan juga modern scientific methods yang mana para pelajar akan lalui sepanjang tempoh pengajian ini melalui pendidikan yang berkualiti yang ditetapkan oleh kementerian, universiti untuk kepentingan negara dan juga masyarakat. Jadi kalau kita melihat kepada kekuatan jabatan, jadi di sini kekuatan jabatan adalah kita katakan mempunyai 1, 2, 3, 4, 6 kita katakan yang memberi kekuatan kepada jabatan untuk yang akan saudara-saudari akan lihatlah. Yang pertama ialah kita mempunyai academic staff yang berpengalaman tinggi dan berkepakaran dalam bidang masing-masing, yang mana ini akan didetailkan dalam slide berikutnya, yang mana kita mempunyai para pensyarah yang pakar dalam bidang masing-masing. Kemudian kita juga para pensyarah ini juga mempunyai extensive research dan publication, yang mana para pelajar kita, para pensyarah kita mempunyai geran-geran sama ada di peringkat nasional maupun di peringkat international.
Okey, kemudian program syariah dan undang-undang ini adalah juga merupakan professional academic program yang mana kita juga selain daripada mendapat pengiktirafan di dalam negara, kita juga telah pun mendapat pengiktirafan di luar negara menerusi AUN iaitu akreditasi daripada ASEAN University Networking. Okey, dan kemudian kita juga mempunyai strong kolaborasi dengan industri dan juga professional bodies. Jadi ini adalah sesuatu yang biasa di Jabatan Syariah Undang-Undang yang mana kita mempunyai kekuatan hubungan bersama dengan pihak industri yang mana untuk pengetahuan saudara-saudari semua, walaupun pembelajaran dan pengajaran dilakukan secara atas talian, namun kita tidak terhalang untuk melakukan collaborate bersama dengan pihak industri yang mana nanti insya-Allah lah para pelajar akan terlibat kuliah-kuliah ataupun subjek-subjek sepanjang 4 tahun yang saudara-saudari akan lalui nanti, yang mana subjek-subjek ini turut akan diajar oleh pensyarah jemputan yang mana mereka itu terdiri daripada alumni dan juga terdiri daripada industri-industri dan juga government bodies lah. Contohnya kita jemput para pensyarah jemputan daripada JAKIM, daripada JKSM, kita jemput mereka-mereka yang terlibat dalam bidang guaman dan sebagainya. Jadi ini adalah merupakan satu bentuk pendedahan kepada para pelajar untuk memastikan bahawa knowledge atau ilmu yang para pelajar dapat ini bukan sahaja berbentuk teori, bahkan kita juga didedahkan dengan untuk praktikal daripada mereka yang terlibat secara langsung dalam industri sebagai persiapan untuk para pelajar mendalam ilmu dengan lebih mendalam. Jadi kemudian kita juga mempunyai hubungan yang kuat dalam konteks international collaboration yang mana kita seringkali melakukan aktiviti bersama dengan universiti-universiti luar negara dan juga kita juga menerima kedatangan visiting atau juga pensyarah daripada luar negara. Jadi nanti kita akan tengoklah senarai-senarai dalam slide-slide yang berikutnya. Okey, dan akhir sekali ialah kekuatan jabatan ini tidak terkecuali daripada para pelajar itu sendiri yang bersemangat, aktif, yang berdaya maju, yang kreatif dalam memastikan bahawa segala bentuk pembelajaran dan juga aktiviti ini dapat membangunkan para pelajar terutama dalam bentuk soft skill. Jadi bukan semata-mata belajar tetapi para pelajar juga dapat dibentuk melalui aktiviti-aktiviti yang mereka jalankan untuk memastikan para pelajar ini mahir dalam soft skill yang mana akan digunakan selepas daripada tamat pengajian nanti. Dan kalau kita lihat, tengok gambar-gambar yang saya letak ni bukan orang kata just sekadar nak orang kata tempelan semata-mata, tetapi ini adalah merupakan antara reflect kepada kekuatan jabatan. Contohnya slide yang di atas sekali itu adalah yang mana Profesor Datuk Ahmad Hidayat Buang pada tahun lepas kalau tak silap saya menjadi visiting lecturer di salah sebuah universiti di Jepun yang mana para pelajarnya mengikuti, kalau tak silap saya maaf kalau saya silap, iaitu semasa ni kuliah Islamic Banking and Finance, tak silap saya lah. Jadi kemudian kita juga mengadakan contoh lagi conference yang mana conference walaupun kita jalankan di peringkat pensyarah tapi kita juga libatkan para pelajar untuk mengendalikan seminar-seminar dan sebagainya. Jadi ini adalah merupakan satu bentuk pendedahan lah. Dan insya-Allah walaupun kita katakan sekarang ini atas talian, kita juga akan melibatkan para pelajar lah untuk bersama-sama untuk menyertai apa-apa sahaja program yang dilakukan di peringkat jabatan walaupun dibuat atas secara talian. Kemudian daripada pelajar sendiri, kalau kita tengok gambar yang ke bawah tu, yang mana ini adalah merupakan outbound para pelajar Jabatan Syariah dan Undang-Undang yang dilakukan, yang dibuat sebelum daripada COVID hari itu. Jadi alhamdulillah lah kita pelajar-pelajar pulang selepas 2-3 bulan tu virus pun muncul. Okey, jadi ini adalah merupakan aktiviti kita lah para pelajar, dan Universiti Melaya memang sangat menggalakkan untuk para pelajar membuat outbound di universiti mana-mana yang mempunyai MOA atau MOU bersama Universiti Melaya. Jadi para pelajar boleh bebas untuk memilih mana-mana universiti di luar negara yang sesuai lah dengan bidang pengajian saudara-saudari, yang mana ini merupakan salah satu peluang yang diberikan oleh Universiti Melaya kepada para pelajar lah. Jadi diharapkan para pelajar tahun 1 ni dah boleh lah plan untuk tahun 2 atau tahun 3 saya elok-eloknya, jangan buat tahun 4 untuk plan satu program
untuk outbound dengan harapan nanti insya-Allah saya rasa masa tempoh tu kita boleh keluar negara lah dengan harapan jadi ini adalah contoh-contoh vibrant students lah yang mana para pelajar boleh jadikan ini sebagai satu orang kata plan pengajian dan tempoh 4 tahun nanti untuk pergi keluar negara untuk outbound dan sebagainya. Okey. Kemudian staff expertise dan research areas ini adalah merupakan bidang-bidang yang terdapat di Jabatan Syariah Undang-Undang yang mana diajar dan juga oleh para pensyarah yang pakar dalam bidang masing-masing. Contohnya Islamic Administration Law, Syariah Course, Islamic Family Law, Islamic Contracts and Commerce, Islamic Wealth Management, ini melibatkan pusaka wasiat hibah dan sebagainya, Islamic Law of Evidence, Islamic Criminal Law, Conflict of Law, Islamic Judiciary, Constitutional Law, Islamic Law of Wakaf, Islamic Civil and Criminal Procedure, Islamic Law and Society, Islamic Law on Banking and Finance, Islamic Law and Human Rights, Islamic Law and Environment dan juga Halal and Consumer Law. Dan untuk makluman para pelajar semua, ini adalah merupakan subjek-subjek juga yang akan diambil oleh para pelajar dalam tempoh 4 tahun pengajian. Dan kalau kita tengok bidang-bidang ini adalah menunjukkan kepakaran yang ada di jabatan yang saya harapkan para pelajar boleh untuk berjumpa ataupun direct consult dengan mana-mana pensyarah yang terlibat dengan pengajian pelajar masing-masing sepanjang tempoh 4 tahun nantilah. So ini adalah gambar-gambar aktiviti dalam memantapkan orang kata research area dalam konteks penerbitan. Contohnya yang terbaru tu Profesor Madya Dr. Siti Zubaidah menghadiahkan buku kepada kita punya Perdana Menteri. Kemudian zakat collaboration yang dibuat oleh Profesor Datuk Ahmad Hidayat Buang bersama Pusat Zakat Kedah. Dan kemudian inbound oleh pelajar daripada Jepun yang dikendalikan oleh Profesor Datin Dr. Rehanah umpamanya. Kemudian kita bersama dengan Ketua Hakim Syar'i Malaysia Datuk Dr. Naim. Dan ini adalah merupakan antara usaha-usaha yang dilakukan oleh jabatan untuk memastikan bahawa jabatan kita agak kekal relevan dengan keperluan industri pada masa kinilah. Dan kalau kita lihat dari segi Department Population, sekarang ini jabatan mempunyai 2 orang profesor. Yang detailnya slide selepas ini. Kita mempunyai 3 orang Profesor Madya, 5 orang senior lecturer atau pensyarah kanan, dan kita mempunyai seorang international faculties daripada Thailand iaitu Dr. Muhammad Yudin Samah. Jadi saudara pelajar semua jangan risaulah, Dr. Muhammad Yudin Samah ni boleh berbahasa Melayu. Jadi jangan anggap bila dengar Thailand ni dalam kelas kita mengajar Thailand kau. Jadi tak jadi bolehlah kalau pelajar mana yang minat bahasa asing tu bolehlah minta Dr. Maha nanti nak guna bahasa Thailand dan sebagainya. Dan setakat ini kita juga mempunyai 4 research assistants. Ini apa yang saya dapat data lah. Yang mana 4 research assistant ini adalah merupakan penyelidik, pembantu penyelidik yang membantu para pensyarah untuk membuat penyelidikan, dan rata-rata mostly mereka ini adalah merupakan graduan daripada Jabatan Syariah Undang-Undang, dan mereka ini semua sedang melanjutkan pengajian di peringkat master lah. Dan begitu juga selain itu kita juga telah pun kita juga mempunyai 35 orang PhD candidates, 50 Master of Syariah candidates dan 92 undergraduates, dan sejak daripada tahun 2011 kita telah mengeluarkan seramai 119 graduan. Dari segi academic programs yang ada di jabatan, kita menawarkan PhD, kemudian kita menawarkan Master of Syariah by Research iaitu penyelidikan, Master of Syariah Law Mixed Mode, dan yang mana terlibat secara langsung dengan para pelajar itu Bachelor of Syariah and Law. Jadi
Ini adalah merupakan program-program yang ditawarkan di peringkat jabatan lah, yang terlibat secara langsung oleh saudara-saudari adalah di bawah sekali itulah, iaitu Bachelor of Syariah Law. Dan ini adalah gambar-gambar yang mana kalau gambar dua dari kanan saya means that mungkin dua dari kiri saudara-saudari. Ini adalah merupakan orang kata program assessment yang dilakukan di peringkat ASEAN University Networking, iaitu mereka mengaudit kita punya Bachelor of Syariah Law, dan alhamdulillah pada tahun ini kita berjaya. Saya rasa 5 tahun lepas kot. Okey, kalau saya pun tak ingat dah tahun bila ni. Yang mana kita berjaya lah mendapat iktirafan daripada ASEAN University Networking Quality Assurance yang menunjukkan bahawa kita punya program ni dapat diiktiraf di peringkat ASEAN. Okey. Dan ini keadaan di bilik mesyuarat yang mana belakang kalau saudara-saudari boleh tengok tu, belakang tu adalah merupakan projek paper yang dibuat oleh para pelajar yang mana insya-Allah pada tahun 4 nanti para pelajar semua akan terlibatlah untuk buat projek paper, dan kita akan bukukan dan kita akan letak di jabatan lah. Okey. Okey, ini adalah merupakan kalau kita lihat program struktur bagi Bachelor of Syariah Law. Jadi contohnya kalau kita tengok para pelajar, yang ni dah ada akan detail dalam buku panduan. Saya harap para pelajar dapat update lah dari masa ke semasa. Yang mana kita dalam Bachelor of Syariah Law program structure ini akan mempunyai 20 jam kredit bagi kursus universiti. Teras akademi, kita mempunyai teras syariah, yang saya tak detailkan di sini kalau nanti kalau nak maklumat detail insya-Allah kita boleh bekalkan lah. Saya rasa ijazah dah akan bagi maklumat kot pada para pelajar. Kita ada profesional syariah 33 kredit, kita ada undang-undang civil 36 kredit, elektif 9 kredit, elektif fakulti 3 kredit, dan latihan industri 3 kredit. InsyaAllah lah kita akan buat, kalau saudara-saudari tak faham nanti yang detail berkaitan dengan kurikulum dan sebagainya, insyaAllah kita akan bersama dengan Dr. Muhammad Hafiz Jamaluddin lah untuk bertangkan tentang jadual dan sebagainya. Okey, ini adalah merupakan sedikit ini adalah merupakan university learning sebelum daripada berlakunya pandemik, yang mana kalau kita lihat terdapat 3 lah bentuk university learning, iaitu class instruction, terdiri daripada lectures dan tutorial yang dibuat secara bersemuka, face to face. Kemudian juga kita akan dedahkan para pelajar dengan guided learning, iaitu melalui aktiviti muting, case management, file case, melalui subjek-subjek tertentu, contohnya amalan profesional, undang-undang acara mal, undang-undang acara jenayah. Okey. Dan kemudian yang ketiga kita dedahkan kepada para pelajar ni self learning. Okey, yang mana para pelajar ni hendaklah berdikari dalam pembelajaran juga sangat penting lah, iaitu melalui assignment, presentation dan juga examination. Okey, dalam konteks assessment ini saya jelaskan sebelum daripada ini yang normal normal proses, iaitu kita ada 2, iaitu secara formatif yang mana para pelajar akan diuji secara berterusan, iaitu assignment, presentation, reports, project, quiz, test. Ini adalah tertakluk kepada pensyarah yang terlibat dengan subjek masing-masing. Jadi itu terpulanglah para pensyarah bagaimana dia orang nak buat tugasan, nak bahagikan markah dan sebagainya. Okey, itu adalah 40%. Dan sumatif, iaitu pelajar di akhir every semester, yang mana para pelajar ini akan dinilai secara sumatif, iaitu melalui final examination, yang mana total marks di sini adalah 60%. Jadi total markah yang akan diperoleh para pelajar adalah 100, yang 100 lah, iaitu 40 daripada kita kata formative tadi, iaitu assignment, presentation, dan selebihnya 60% adalah daripada final exam. Okey, ini adalah sedikit perubahan yang mana nanti mungkin insyaAllah para pensyarah nanti Dr. Siti Mashita mungkin boleh tambah kalau saya ada miss info dan sebagainya. Okey, untuk during COVID-19 yang mana para pelajar akan lalui bermula pada minggu ini sehinggalah Disember nanti, sehinggalah peperiksaan akhir semester 1, yang mana
untuk makluman para pelajar yang mana para pelajar pun dah mengetahui teaching and learning akan dilakukan total secara online, iaitu secara atas talian, tidak lagi pembelajaran secara fizikal atau face to face di ruang fizikal di Akademi Pengajian Islam Muslim Melaya lah. Okey, dalam online teaching and learning ini, para pelajar akan didedahkan dengan dua struktur utama kaedah pembelajaran TNL ini, iaitu secara sinkronos dan juga secara asinkronos. Okey, detail nanti insya-Allah para pelajar nanti sebelum mula kuliah, saya harap insya-Allah para pensyarah akan jelaskan aktiviti-aktiviti yang akan dilalui sepanjang tempoh 14 minggu, apakah kaedah-kaedah yang dipakai oleh para pensyarah untuk para pelajar alert dengan setiap arahan dan sebagainya dan panduan dan sebagainya lah. Jadi yang pertama sinkronos, yang mana sinkronos ini para pelajar bersama pensyarah akan dibuat kuliah ataupun sebarang bentuk aktiviti secara live. Okey, macam sekarang ni apa yang berlaku ini adalah sinkronos, yang mana masing-masing dalam satu masa yang sama, tempoh yang sama, ini kita panggil sinkronos. Yang mana kalau mengikut kepada garis panduan dalam Universiti Melaya yang diberikan oleh taklimat-taklimat sebelum ini, minimum adalah 3 minggu dilakukan secara sinkronos. Kerana apa? Kerana kita takut nanti ada para pelajar yang tidak dapat akses live online pembelajaran ini secara baik. Jadi kita faham kadang-kadang para pelajar ini mengalami masalah internet yang limit dan sebagainya. Jadi at least sinkronos ini perlu juga diadakan at least 3 kali lah. Tapi kalau para pensyarah dan para pensyarah dan juga para pelajar bersetuju dan tidak ada masalah untuk lebih daripada 3 kali, itu terpulang kepada pensyarah masing-masing. Dan juga yang paling penting adalah sampai maklumat kepada para pelajar, dan para pelajar juga jangan diam. Kalau ada masalah, bagi tahu kepada pensyarah. Jangan last semester dekat habis barulah duduk bagi tahu saya masalah lain lah, apa-apa awal-awal tak nak bagi tahu. Jadi jangan bersikap orang kata pasif. Okey, dalam keadaan sekarang kalau ada masalah dan sebagainya, direct kepada pensyarah yang terlibat. Kita tak nak bila berlaku sebegini pelajar ketinggalan dalam pembelajaran ya. Okey. Kemudian asinkronos, yang ini adalah dilakukan secara boleh saya katakan offline activities lah, yang mana contoh mudah. Okey, saya bagi teks, saya bagi esei contohnya. Okey, esei untuk tajuk kuliah pada minggu kedua. Kemudian saya minta para pelajar buat rumusan atau para pelajar cari bahan dan sebagainya, kemudian dihantar pada tempoh-tempoh tertentu. Pembelajaran juga dilakukan, tetapi itu kita namakan secara asinkronos. Okey, dan juga begitu juga yang mana minggu keempat contohnya saya buat kuliah, saya dah record awal-awal, kemudian saya masukkan dalam minggu keempat tersebut. Jadi iaitu kita belajar secara asinkronos tu. Maksudnya video saya post awal, tapi masa tu tidak berlaku live sebeginilah. Itu beza sedikit sinkronos dengan asinkronos lah. Jadi ini adalah antara saya kata tadilah di awal ucapan aluan saya, perkara orang kata norma baru dan juga metod barulah yang mana kita akan sama-sama lalui untuk proses teaching and learning ini. Okey. Seterusnya dalam konteks 40-60 markah tetap sama pemberat untuk markah. Cuma yang berbeza di sini adalah yang kalau tengok di bawah tu summative, iaitu alternative assessment. Yang mana kalau tengok pada kebiasaan 60% ini directly daripada final exam. Yang mana you all pergi ramai-ramai kat bangunan peperiksaan, duduk dalam satu dewan, jawab. Itu kan. Itu 60% summative. Jadi oleh kerana peperiksaan kali ini juga dilakukan secara atas talian, maka peperiksaan tidak lagi kita akan lalui sebagaimana biasa, namun 60% ini akan kita tukar kepada alternative assessment. Contohnya banyak nanti para pensyarah akan update lah dari masa ke semasa bagaimana subjek-subjek yang diorang akan ajar nanti untuk menggunakan peperiksaan dan sebagainya. Jadi dalam konteks ini contoh yang ada ialah learning and reflection, internet research, video presentation, online quiz dan sebagainya. So banyak sebenarnya alternative assessment yang mana para pensyarah akan maklumkan kepada pelajar lah untuk, jadi para pelajar jangan risau. Kalau tengok ada perubahan-perubahan macam ni, insya-Allah saya akan dari masa ke semasa memastikan bahawa para pelajar ni update
bagaimana kaedah nak dilakukan dan sebagainya. Jadi untuk detail itu para pelajar sambil-sambil tengok internet dan sebagainya bolehlah refer kepada online teaching and learning guideline during COVID-19 pandemic. Ini version yang pertama yang dikeluarkan khusus untuk tempoh pandemik pada semester lepas, dan edX juga telah keluarkan version baru, version 2, iaitu online teaching and learning guideline by Universiti Malaya. Jadi para pelajar boleh refer kepada guideline ini untuk melihat bagaimana struktur proses pembelajaran yang akan dilalui sehinggalah akhir semester ini. Jadi saya harap para pelajar aware dengan current situation dan juga sila rujuk kepada online teaching and learning guideline ini untuk mendapatkan maklumat atau dapat memberi gambaran kepada pelajar sepanjang tempoh semester ini. Okey. Okey, dah 10.39 dah. Okey, saya terpaksa lajukan sikit. Okey, ini adalah career prospect, yang mana career prospect untuk maklumat saudara-saudari semua ni, para pelajar kita memang dah ada bekerja dalam sektor-sektor ini. Pertamanya sebagai pegawai syariah di Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia dan juga di negeri-negeri, dan kita ramai para pelajar juga terlibat sebagai peguam syar'i, kemudian pegawai di Jabatan Agama Islam. Ramai juga pelajar kita yang terlibat dengan sektor Islamic Banking and Finance, government sectors, PTD dan sebagainya, enforcement officer, pendakwaan dan penguatkuasaan syar'i, research officer dan juga menjadi pensyarah. Ini adalah merupakan bidang-bidang career prospect. Tunggu saudara-saudari pilih based on kelayakan dan nak tak nak sahaja. Okey. Ini adalah merupakan career prospect yang mana akan insya-Allah para pelajar tahun 1 akan ceburilah. Jadi saya harapkan para pelajar buatlah keputusan yang tepat selepas ini nanti. Okey. Ini adalah merupakan student activities yang mana yang dikendalikan oleh SALSOC, yang mana saya rasa program-program ini indoor dan outdoor. Jadi kita tak fokus kepada indoor saja. Jadi kita nak mempelbagaikan aktiviti dan oleh para pelajar, dan alhamdulillah saya rasa para pelajar Jabatan Syariah Undang-Undang di bawah SALSOC ini sangat aktif membantu jabatan dan juga dalam mengorganize program dan sebagainya. Okey, ini adalah contoh-contoh. Jadi slide ini insya-Allah lah dah record, nanti akan masukkan para pelajar boleh rujuk lah. Okey, academic staff di sini yang pertama ialah Profesor Datuk Dr. Ahmad Dayat Buang, yang profesor, yang mana para pelajar akan berjumpa dengan Profesor Datuk Dr. Ahmad Dayat Buang ni bila mengambil subjek konsep muamalat dan juga undang-undang perbankan dan kewangan Islam. Okey, dan beliau juga merupakan pengurusi penasihat syariah di Bank Islam Malaysia. Okey, kemudian Profesor Datin Dr. Rehanah Abdullah, yang mana akan mengajar saudara-saudari subjek undang-undang keluarga Islam, undang-undang Islam dan masyarakat dan juga undang-undang Islam dan gender, dan beliau juga merupakan pengarah Akademi Islam dan juga bekas former permanent members Human Rights Commission OIC. Okey. Kemudian Profesor Madya kita ada 3 orang, iaitu Profesor Madya Dr. Siti Mahmud, yang mana para pelajar akan belajar bersama beliau untuk subjek pentadbiran undang-undang Islam di Malaysia, undang-undang zakat dan baitul mal dan juga undang-undang equity dan amanah. Okey, dan juga undang-undang wasiat ibah dan wakaf. Okey. Kemudian Profesor Madya dan Dr. Siti Masyidah ni aktif dengan sebagai penasihat syariah di advisor Solihin Trustee dan juga AJK Undang-Undang Majlis Agama Islam Selangor. Dan seterusnya Profesor Madya Dr. Huzma Maknob, yang mana beliau pelajar akan berjumpa dengan beliau untuk subjek sistem kehakiman Islam dan juga undang-undang keterangan Islam. Okey. Kemudian Profesor Madya Dr. Siti Zubaidah Ismail, okey, subjek yang akan dikendalikan oleh Profesor Madya, undang-undang jenayah syariah, undang-undang jenayah, undang-undang tort dan juga undang-undang acara jenayah syariah. Okey, dan beliau juga merupakan timbalan pengarah pendidikan dan pembangunan Akademi Pendidikan Islam Muslim Malaya. Seterusnya pensyarah kanan yang paling popular di jabatan ini ialah Dr. Zalina Zakaria lah, yang mana para pelajar akan berjumpa dengan Dr. Zalina ni dalam subjek pengantar sistem undang-undang, undang-undang pengguna dan juga undang-undang harta intelek. Dan beliau juga merupakan pengarah halal Institut di Muslim Malaya lah. Okey, IHROM.
Saya rasa nama baru ke nama lama ni, nama baru kot. Okey, kemudian Dr. Nalizam Abdul Rahman yang akan mengendalikan subjek Undang-Undang Perlembagaan dan Pentadbiran, Undang-Undang Kontrak dan juga Undang-Undang Tanah. Okey, kemudian ini pelajar paling takut lah. Okey, orang kata kalau masuk kelas Dr. Muhammad Nur Syari Mat Hussein ni, orang kata kalau duduk kerja tu masih terngiang-ngiang lah apa yang orang kata kata-kata Dr. Musyairi. So jadi beware ke dalam kelas yang akan didalikan oleh Dr. Syari ni, iaitu Undang-Undang Keluarga Islam, Undang-Undang Cara Emas dan juga Amalan Profesional. Okey. Dan beliau juga masih lagi aktif sebagai pengurusi syar'i di Kelantan. Okey. Kemudian Dr. Muhammad Hafiz Jamaluddin, jadi saya minta maaf lah sebab kesilapan data kat sini. Okey, beliau akan mengendalikan subjek undang-undang dan fatwa di Malaysia, kontrak muamalat dan juga pengantar pengajian syariah. Okey, dan ini saya sendirilah, okey, yang mana akan mengendalikan subjek pentadbiran undang-undang Islam di Malaysia dan juga undang-undang pusaka, wasiat dan hibah. Okey, ini adalah merupakan international international faculties Okey, dah lama tak buat seminar ni, tersasul. Okey, iaitu Dr. Muhammad Turin Samah yang mana akan mengendalikan subjek fiqh al-usrah, fiqh al-jinayat dan juga ayat al-hadis al-ahkam. Okey. Okey, ini adalah research assistant yang mana ini yang dah orang kata dah tak ada lah kat jabatan, semua dah terlibat dengan career prospek masing-masing lah. Cuma yang currently yang ada dengan data daripada saya, Ilhamuddin, projek under Profesor Datin Dr. Rehanah dan juga Zuhratul Amani, projek under Profesor Datuk Dr. Amat Buang. Mungkin ada seorang lagi RA kepada projek Dr. Narizan dan juga Afiq, kita punya pengurus jenis syariah dan juga jenis syariah law di jabatan. Okey, ini adalah merupakan former staff kita lah yang mana nama-nama besar Datuk Dr. Mahfuz, Datuk Dr. Mimi Yaakob, Profesor Madya Sidi Ahmad, Profesor Madya Abdul Kadir dan juga Profesor Madya Dr. Sufit Tapah. Dan ia merupakan yang saya mention di awal-awal tadi, iaitu prominent visitor yang international yang pernah berada di jabatan. Mereka ni terdiri daripada contohnya yang dalam negara, Profesor Ajung, iaitu yang bahagia Datuk Dr. Nazrul Nik Sani, kemudian Profesor Datuk Dr. Abdul Munim Yaakob. Jadi saudara-saudari nanti boleh familiar lah dengan nama-nama ini. Kemudian kita ada daripada Indonesia, daripada Bangladesh, daripada mana ni, USA, daripada Jordan, daripada South Africa, daripada Melbourne, dan juga daripada United Kingdom. Ini merupakan networking daripada kita punya para pensyarah untuk memastikan bahawa jabatan berada pada level dan tahap yang tinggilah. Okey, dan ini merupakan kolaborasi yang dilakukan oleh para pensyarah di Jabatan Syariah dan Undang-Undang. Okey. Ini mereka semualah yang pernah hadir ke jabatan, yang buat aktiviti dan sebagainya. Dan mereka ini juga terlibat dengan pengajaran yang mana kita invite lah dia orang untuk mengajar dan sebagainya. Okey. Dan ini jabatan yang saudara-saudari boleh tengok jauh lah setakat ni. InsyaAllah tahun depan boleh datanglah ke jabatan dengan harapan yang mana dan kita mempunyai apa-apa urusan dan sebagainya, para pelajar boleh direct dengan kita punya assistant iaitu Mr. Kamarul Zaman Kamal, yang mana boleh dihubungi oleh beliau. Dan kita untuk makluman para pelajar boleh untuk add di Facebook SALSOC untuk melihat aktiviti dan komunikasi kita pun banyak melalui SALSOC untuk update sebarang bentuk dan sebagainya. Okey. Jadi okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Stay home, stay safe. Duduk rumah elok-elok. COVID ada merata lagi. Jangan ke hulu ke hilir tanpa sebab. Okey, dah boleh buka buku, dah boleh buka internet untuk tengok bahan-bahan dan sebagainya yang related dengan pengajaran dan yang akan datang ni. Jadi saya rasa untuk slide pembentangan daripada saya itu sahaja. Kemudian sebelum saya buka kepada soal jawab sikit ada beberapa minit lagi, saya terlebih dahulu saya bukalah, saya beri peluang kepada mana-mana pensyarah untuk memberi sepatah kata dua kepada para pelajar yang baru,
Okey, saya rasa Profesor Datuk Dr. Ahmad Buang dah ada dalam ni kot dengan Profesor Madya Dr. Uzman Jadi saya bukalah ruang kepada para pensyarah yang ada untuk orang kata beri sepatah dua kepada para pelajar yang baru. Saya silakan. Saya mula dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya ingin ucapkan terima kasih kepada Ketua Jabatan Dr. Muhammad Zaidi Daud di atas kesediaan untuk menjemput para pensyarah menyampaikan sedikit seperti ada kata lah. Jadi untuk memendekkan masa, saya mengucapkan tahniah dan di atas kejayaan memasuki universiti dan juga ucapan selamat datang ahlan wa sahlan wa marhaban ila Qasim Syariah wal Qanun, dan mudah-mudahan dengan kemasukan saudara-saudari ke jabatan ini akan menambahkan lagi lah semangat kepada kami untuk memberi perkhidmatan dan juga pengajaran, dan berharap saudara-saudari akan terus belajar dengan bersungguh-sungguh dan mencapai kejayaan yang cemerlang. Dan ingatlah bahawasanya kehadiran ataupun keberadaan saudara-saudari di jabatan ini merupakan satu amanah dan satu tanggungjawab yang besar untuk diri sendiri, keluarga dan juga negara dan agama. Itu saja saya punya ucapan. Terima kasih sekali lagi, tahniah dan selamat datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Profesor Madya Dr. Siti Zubaidah. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Muhammad Zaidi Daud, Ketua Jabatan Syariah dan Undang-Undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua pelajar? Khabar baik, alhamdulillah. Ya. Saya harap semua bersemangat tinggi ya, walaupun dengan tak ada baju haluan siswa ya. Tak apalah ya, nanti claim dengan UM ya, baju haluan siswa lah, payung lah apa semua tu. Masa sekarang ni ialah keadaan memaksa kita semua melakukan independent learning ya. Independent learning kita pun para pensyarah terpaksa berhubung dengan pelajar secara atas talian, jadi nampak macam mana. Okey, jadi cabaran utama pada pelajar baru ya, freshies ni adalah agak besar kerana masing-masing berada di tempat masing-masing, independent ya, dengan diri sendiri untuk belajar, mengikuti kuliah, membuat assignment, membuat tugasan sama ada secara individu atau berkumpulan. Jadi dengan saya, don't worry, anda semua akan jumpa saya di third year ya, ataupun final year sahaja nanti. Saya tak berinteraksi dengan pelajar first year, tak mengajar apa-apa subjek yang akan diikuti oleh anda lah. Jadi saya rasa SALSOC ya sudah pun merancang beberapa slot ataupun sesi lah bagaimana untuk membantu para pelajar, terutamanya yang berbentuk how to ya, how to mencari reference, membaca case, membuat rujukan, kerana library pun atas talian ya. Jadi saya kira SALSOC sudah merancang benda tu, jadi apa yang saya boleh harapkan ialah berhubung rapat lah dengan SALSOC ya, SALSOC, Iman dan juga barisan exco-nya sudah pun activate dia punya FB lah, IG lah, Twitter semua. Jadi sesuai dengan hasrat universiti ataupun falsafah universiti, nobody is left behind, maka please ya para pelajar sila aktif. Sila aktif, jangan pasif duduk diam-diam sorang-sorang ya. Sila aktifkan diri anda, hubungilah siapa saja, profesor-profesor yang ada, ketua jabatan saya dan juga Encik Man ya, PA dan juga SALSOC. Jadi saya harap semua bersemangat tinggi lah ya, jangan rasa meaningless pula jadi pelajar Universiti Melaya kali ini ya. Jangan begitu, kita sentiasa kena positif ya. Saya pun bersikap positif juga untuk menghadapi era baru yang dengan norma baru ini. Bukan setakat saya lah, semua pensyarah juga
macam tu. Kita sama-sama dalam situasi ini, maka hendaklah kita sama-sama bersemangatlah. Itu sajalah Ketua Jabatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama dia Dr. Uzman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua Jabatan Dr. Muhammad Zaidi, para pensyarah dan para pelajar yang baru yang dihormati sekalian. Pertamanya saya ucapkan syukur dan juga ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang kepada para pelajar sekalian. InsyaAllah para pelajar akan berjumpa saya insyaAllah secepatnya minggu depan. Saya akan mengajar sistem kehakiman Islam dan saya harapkan di kalangan saudara-saudari nanti dapat sudah boleh memilih wakil ataupun ketua kumpulan dengan secepat mungkin dan memaklumkan kepada saya untuk urusan-urusan yang berkaitan dengan pembelajaran dan pengajaran. Di mana yang disebutkan tadi bahawa sepenuhnya dalam bentuk dalam talian ni, jadi kita akan cuba dengan berbagai-bagai cara yang sesuai. Namun begitu saya rasa insyaAllah dengan suasana yang ada sekarang ni, walaupun ada kekurangan dia, saudari akan dapat banyak kelebihan yang lain. Dengan syarat saudari sentiasa alert, dengan ada yang tertinggal dalam mengikuti kelas-kelas secara online dan juga berusaha untuk menjadi lebih kreatif. Saya tengok ramai pelajar dalam suasana COVID ini, dia jadi lebih kreatif. Sebab apa? Sebab dia akan mencari bahan-bahan yang kadang-kalanya pelajar lain tidak bertemu, tapi dia dapat bertemu di dalam maya dengan merujuk kepada perpustakaan secara maya ataupun dengan bahan-bahan yang ada dalam pasaran secara maya. Banyak sebenarnya yang boleh dicari. Itu bergantung kepada kesungguhan kreativiti para pelajar. Dan jika ada para pelajar yang ada masalah, khususnya berkaitan dengan talian, saya dimaklumkan semasa lepas pun ada yang kadang-kala dia talian tak tahu dan sebagainya, sila maklum dengan segera, dan juga siapa yang ada masalah kewangan pun maklum, kita akan cuba bantu setakat yang boleh untuk pastikan tidak ada pelajar yang tertinggal. Itu saja daripada saya sebagai mukadimahnya. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi seterusnya dan pelajar akan dapat mengikuti pengajian dengan sebaik mungkin insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi ada Dr. Siti Masyidah. Last. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua pelajar-pelajar baru? Selamat datang ke Universiti Melaya, Akademi Pengajian Islam, Universiti Melaya, universiti terbaik dunia. Ya. Jadi saya harap pelajar-pelajar bersemangat tinggi untuk melanjutkan dan meneruskan pengajian di Universiti Melaya. Pelajar-pelajar sekarang ni tak ada masalah sebenarnya selain daripada dapat duduk dekat rumah sendiri. You have your own time untuk tengok banyak sources termasuk legal sources menerusi online ya. So dekat internet misalnya sambil-sambil duduk online dekat rumah, boleh browse di internet, boleh make use of the internet. Contohnya pergi kepada website berkaitan Islamic Legal Sources ya. Macam di bawah JKSM, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, kita ada portal e-Syariah contohnya. So di situ pelajar boleh tengok Islamic laws in Malaysia dan juga portal-portal lain termasuk portal Jabatan Peguam Negara, Attorneys General Chambers AGC, boleh tengok undang-undang termasuk UM Library. Ya, jadi belajarlah bersungguh-sungguh walaupun secara online ya. Sebenarnya online is very good sebab kita berada dalam era 4IR. So this is actually memang timely lah untuk pelajar-pelajar melaksanakan pengajian. Ya, belajar bersungguh-sungguh. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. So yang lain ada lagi Dr. Zarina, Dr. Ushairi, Dr. Mahyudin, Dr. Muhammad Yudin, ada? Okay, so kalau tak ada last kita sebelum berakhir kita buka lah satu atau dua soalan. Selebihnya insyaAllah pelajar boleh direct kepada saya sendiri ataupun pensyarah lain untuk pertanyaan lanjut jadi untuk sesi ni saya buka lah mungkin seorang daripada mahasiswa dan seorang daripada mahasiswi lah
untuk tanya apa-apa soalan yang boleh kami respon. Dipersilakan. Assalamualaikum Doktor. Ya, waalaikumsalam. Nama saya Solihin Doktor. Ya. Saya ada soalan. Okey, teruskan. Tentang kelas kuliah dan tutorial. Okey. Macam mana tu kelas tutorial? Okey, terima kasih atas soalan. Untuk kelas tutorial dan juga kuliah yang saya maklumkan tadi, kan dalam slide tadi saya dah mention tentang ada dua, iaitu sinkronos dan juga asinkronos. Jadi yang mana kuliah mostly pensyarah akan memilih untuk sinkronos lah, iaitu live seperti mana yang berlangsung sekarang, atau juga pensyarah contohnya Dr. Siti Zubaidah dia suka record terlebih dahulu dan post kepada para pelajar, dan para pelajar akan dengar kuliah yang telah direkod oleh Dr. Siti Zubaidah binti Ismail contohnya. Itu adalah merupakan salah satu bentuk kuliah yang akan dilalui oleh pelajar. Manakala tutorial pula, kalau sebelum ni memang kita bagi tugasan pelajar secara terbuka. Tapi kali ni kaedah pun lebih kurang sama, cuma dilakukan atas talian. Yang mana kita tetap memberi tugasan, kita bagi para pelajar untuk buat video, bagi para pelajar untuk buat assignment, presentation, tetapi semua atas talian untuk makluman yang penanya tadi lah, siapa nama saya lupa tadi. Jadi itu adalah merupakan asinkronos yang mana para pelajar akan lalui. Itulah kaedah tutorial dan kuliah. Salin, itu adalah merupakan kaedah tutorial dan juga kuliah yang para pelajar akan ikuti sepanjang tempoh semester ni. Apa-apa pun para pensyarah akan update lah bagaimana kaedah untuk subjek masing-masing. Dia fleksibel sebenarnya ni, dia bergantung pada pensyarah. Okey, faham. Pelajar masing-masing lah. Okey, next satu lagi. Wan Saudah ni, Wan Saudah, siapa lagi? Saya main sebut dah ni. Waalaikumsalam. Saudah nak tanya apa Saudah? Nak tanya macam minggu depan dah start kelas, tugasan akan diberi melalui spektrum ke? Okey, bagus sebut kata spektrum. Saya pun sepanjang sejam saya lupa nak sebut nama spektrum. Okey. Memang betul. InsyaAllah antara platform utama para pensyarah akan update dari segi performa maklumat kursus, perjalanan subjek dan sebagainya dalam melalui spektrum. Dan biasanya pada minggu pertama para pensyarah dah akan bagi tugasan ataupun assignment. Kalau sebelum ikut pengalaman sebelum ni memang dah bagi awal lah. Jadi para pelajar memang minggu pertama, minggu kedua tu memang akan diberikan siap-siap tugasan dan sebagainya lah sepanjang tempoh semester sehingga berakhir lah. Jadi kalau untuk online saya rasa lagi para pelajar akan bersedia lah lagi, orang kata ayat orang kata BBNU sekarang ni lagi heboh lah tugasan-tugasan yang akan diberikan secara online lah, sebab total 60% tu agak banyak untuk dibuat akan menggantikan yang final tu. Okay, Dr. Siti ada nak respon? Dr. Siti Zubaidah ada nak respon? Mungkin saya tambah sikit. Okey, pelajar jangan bimbang kerana kebanyakannya adalah pembelajaran terpandu guided learning. Jadi boleh tengok dalam course content ataupun maklumat semasa yang nanti para pensyarah akan letakkan di dalam spektrum. Semua pelajar berdaftar, kuliah yang daftar tu akan ada spektrum kuliahnya masing-masing. Spektrum tu ialah nama bagi platform yang semua pensyarah guna. Jadi semua ada kat situ, termasuklah yang awal-awal ni kita letakkan course content, iaitu maklumat semasa tu. Jadi kena tengoklah daripada minggu pertama hingga minggu 14. Jadi kita guide pelajar minggu pertama tajuk apa. Jadi untuk tajuk pertama pensyarah akan bagi kuliah, itu kita panggil guided lah guided learning melalui kuliah. Dan pada masa yang sama kita blend dengan independent learning, maknanya bagi homework pada you all untuk buat. Jadi kita ada approach
blended learning namanya. Dalam COVID ni lebih banyak kepada independent learning lah ya, kerana kita tak bersemuka dah, tak boleh nak berpandu sangat lah. Jadi berpandu kita hanya kuliah 2 jam kuliah saja, the rest memang you all kena buat tugasan masing-masing lah ya. Jangan bimbang, kita buat step by step, jangan terkejut pula ya. Sikit-sikit je nanti apa Dr. Zaidi ada cara dia untuk memandu anda semua. Ya, insyaAllah lah, betul macam Dr. Siti kata tadi lah. Apa-apa insyaAllah para pensyarah memang kita dah berpengalaman semester lepas. Kita dah buat secara atas saja dan insyaAllah untuk semester ni pensyarah dah ada, orang kata dah ada dia punya kaedah tersendiri lah untuk memastikan bahawa proses pembelajaran ni dapat berjalan dengan baik lah. Jadi sebenarnya tak ada sesuatu yang orang kata sukar atau menyusahkan pun pembelajar, cuma kita kena alert dan juga kita kena sentiasa berhubung lah dengan para pensyarah untuk subjek masing-masing untuk mendapatkan maklumat-maklumat terkini dan sebagainya. Sebab kadang-kadang para takut para pelajar tu lost dari segi maklumat saja. Jadi cuba walaupun saudara-saudari duduk jauh tapi walaupun masing-masing tak kenal satu sama lain, tapi cuba buat grup siap-siap. Saya rasa dah ada pun di bawah rasok Jadi dalam situ cuba berkomunikasi di antara satu sama lain lah, walaupun orang kata jauh di secara fizikal tetapi dah dekat di hati gitu kan contohnya. Jadi komunikasi tu sangat penting lah untuk pelajar dan juga jangan segan silu untuk direct dengan para pensyarah di jabatan sendiri pun. InsyaAllah mereka dia membantu di antara satu sama lain. Dr. Siti sebut jangan lari. Okey, jangan jadikan belajar secara online atas saja ni alasan untuk tidak mengikuti pembelajaran. Jadi saya rasa pelajar secara undang-undang tidak begitulah. Okey. Jadi akhir kata saya rasa itu sahaja daripada saya. Dan sekarang dah pukul 9:06 dah lebih 6 minit Okey, sebab kami beri masa untuk sejam saja dan insya-Allah saya rasa dah banyaklah tips dan juga semangat daripada para pensyarah yang telah diberikan oleh Dr. Siti dan sebagainya tadi. Jadi itu saja daripada saya. Kita akhiri majlis orang kata pengenalan bersama jabatan atas talian ini dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Saya harap para pelajar semua dapat menjaga keselamatan, kesihatan diri masing-masing. Jangan keluar jika tidak ada keperluan. Musim-musim sekarang kita semua dalam keadaan sihat. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pelajar seorang kontak saya lah. Wakil pelajar suruh terjemahan untuk okey. Apa? Wakil pelajar untuk kelas subjek Dr. Ruzman Sisa Kehakiman Islam, nanti kontak dengan Dr. Ruzman boleh masuk dalam spektrum dah, bahan-bahan ada di situ. Kita bincang bagaimana cara nak ubah soal kepada secara online, sinkronos kan nanti. Okey, bahan dalam spektrum dah ada. Terima kasih.